Baik, kita akan bawa perbincangan kita yang tertumpu ke arah soal kemampanan. Dan bila kita cakap soal kemampanan ataupun bagaimana untuk kita mengkalkan prestasi ataupun pencapaian terbaik kita untuk dalam jangka masa panjang dalam pelbagai aspek termasuk perkembangan sosial ataupun ekonomi dan juga maupun alam sekitar. Dan bercakap soal kemampanan juga, kita ingin mengangkat golongan-golongan orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya, golongan OKU ini, terutama dalam sektor keusahawanan. Dan dengan itu, Maybank melalui program RISE ataupun Rich Independence and Sustainable Entrepreneurship berjaya membantu ramai peserta golongan orang kurang upaya atau kelainan upaya ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di Filipina, Indonesia dan Laos. Dan dengan itu, bersama saya dalam studio pada pagi ini ialah Cik Syahril Azwar Jimin, seorang Ketua Pegawai Perkemampanan dari Maybank, dan juga Puan Nur Zaidah Abdul Rahman, salah seorang peserta RISE itu sendiri. Selamat datang ke Niagawani. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulakan perbincangan kita lebih lanjut tentang program RISE ini, mungkin Puan Zaidah boleh kongsikan bagaimana perjalanan ataupun bagaimana Puan Zaidah mulakan usahawan sebelum menjadi seorang peserta RISE. Okey, terima kasih Cik Nabila. Saya pada mulanya masa tu dah OKU lah. Sebelum ni normal. Jadi saya dah OKU masa tu. Pihak RISE datang dan mengambil saya untuk join kursus RISE lah. Masa tu dalam keadaan saya baru sangatlah jatuh. Masa tu baru kedai terbakar. Lepas tu saya baru mulakan perniagaan tu semula dalam setahun. Saya ada 2 perniagaan, kedai makan dan kedai jahit. Dan masa RISE datang tu, saya baru semula perniagaan tu. Jadi di situ dia orang mentoring saya lah. Dari perniagaan tu macam biasa-biasa, jadi lebih luar biasa lah. Saya buat 2-in-1 perniagaan tu, kedai makan dan kedai jahit. Saya buat sekali lah. Dulu kedai tu spread. Selepas yang kali pertama saya accident tu, saya surrender kedai makan, tinggal kedai jahit saja. Kemudian kedai jahit pun hilang sebab kebakaran. Dan selepas tu saya mulakan semula pada tahun 2015 kedai terbakar. 2014 saya mulakan setahun selepas tu. Dan dalam setahun tu RISE sampai. Datanglah kira meminang saya lah, saya kata kan. Situ yang pertama sekali dia mengajar saya tentang mengukuhkan perniagaan tu. Maknanya kena ada betul-betul ikut undang-undang lah. SSM, PBT. Kalau kedai makan mesti ada typod. Banyaklah dia ajar. Lepas tu tentang akaun. Akaun dia ajar macam mana kita menentukan akaun kita ni mesti bersistem. Yang ketiganya pemasaran. Pemasaran tu online, offline. Lepas tu lagi satu yang saya paling suka sekali, saya buat sebelum ni tak ada siapa guide. Maknanya buat 2 perniagaan tu sekali kan. Sampai suami bercakap, mana ada orang macam kau ni? Kedai makan, kedai jahit sekali kan. Rupanya dalam RISE ada satu silibus di situ, di mana Blue Ocean, iaitu mencantumkan 2 perniagaan. Maknanya saya rasa saya buat benda yang betul lah. Tapi lagi bagus sebabnya dipimpin. Ada mentoring, kita pun diajar macam mana setiap masalah tu ada jalan keluar. Jadi mentor saya sangat, saya rasa kasih sayang lah. Sebab pihak Maybank, RISE Foundation juga, dia memang dia jaga kita betul-betul. Call, bagi kita semangat. Dan sampai saya rasa macam ada orang sayang kita lah. Jadi perniagaan saya teruskan. Bila saya tengok macam tu, saya teruskan perlahan-lahan ikut peredaran semasa. Sampai ke hari inilah, syukur alhamdulillah saya dapat mengukuhkan 2 perniagaan saya. Lepas tu saya teruskan buat lain produk lain. Sekarang saya dah ada produk yang lain dan saya masuk pula dalam Liga Usahawan OKU, Select Pro, dan saya jadi juara di situ. Terima kasih pihak RISE, Yayasan Maybank yang saya rasa sangat kasih sayang. Saya rasa siapa yang bawa RISE ni semuanya nampak kasih sayang daripada pihak Maybank sendiri yang membuatkan program saya ni. akan tanya lebih lanjut tentang program RISE ni dengan Cik Syahril. Tapi sebelum tu saya nak tanya, belum Puan sendiri belum baik pulih kaki tu, belum boleh berjalan, masih lagi terlantar, dapat pula berita kebakaran kedai jahit. Bagaimana Puan cipta motivasi itu untuk bangun, untuk bangkit, dan dari mana datangnya semangat itu? Okey, bohonglah kalau kita, walaupun kita kadang ada benda yang kita sayang pun pergi, ataupun kadang kehilangan, kita akan rasa sangat down. Bohong. Kita manusia biasa. Bersifat baharu, memang kita akan rasa down. Tapi masa saya terjadi benda tu, saya pandang muka anak-anak saya.
Sebab anak-anak saya memerlukan saya. Jadi apa yang saya nak bagi pada anak saya ni? Dalam masa dekat, sederhana dan jauh. Apa yang saya nak bagi anaknya? Macam mana kalau saya tiada nanti, anak saya akan hidup? Apakah kerjaya dia nanti? Saya fikir macam itu. Jadi saya sebagai seorang Islam dan mempunyai agama, kita kena peganglah Allah tu ada. Allah tu ada dan Allah tu sedang melihat saya. Jadi saya ambil itu, Allah tengah melihat saya, jadi saya mesti berjuang sebab saya hidup. Saya masih hidup, jadi saya kena teruskan. Walaupun tak ada tangan ke, tak ada kaki ke, tak boleh berjalan ke, otak masih ada, kita waras. Teruskan kehidupan kita, pandang keliling kita. Sebab kita, contoh kita ada mak bapak, kita belum balas pun budi mak bapak kita. Kita ada anak, anak kita belum berjaya pun. Untuk kalau dia lihat, kalau kita tak ada, dia macam mana nanti. Jadi kita kena, walaupun kita terbaring, kena cari jalan untuk macam mana selesaikan semua tanggungjawab yang Allah bagikan ini. Apa mungkin yang terdetik di fikiran Puan ketika baru saja berlakunya kemalangan dan juga kebakaran itu pada waktu yang sama? Mungkin Puan terfikir, adakah ini jalan terakhir ataupun mungkin ada ke peluang untuk saya bergerak ke hadapan? Apa mungkin di fikiran waktu tu sebelum dipinang program RISE ni? Mula-mula tu saya fikir macam ni tau. Saya fikir, ya Allah Tuhanku, apalah dosa yang telah saya buat sampai saya macam ni. Sampai saya dapat macam ni, jatuh berkali-kali, lepas tu buat operation lebih 13 kali, tukar 7 jenis besi, tak jadi, semua tak jadi kan. Saya cakap, kenapalah saya melalui ni? Apakah dosa besar yang saya buat? Rupanya kita kena flip. Kita belajar di RISE adalah flip. Flip kan fikir minda kita, di mana semuanya mesti ada jalan keluar. Mesti oh yes. Dengan ada perkataan no dalam hidup kita, teruskan. Walaupun ada plan yang kita buat semua tak jadi. A sampai Z tak jadi. A sampai Z. Tapi teruskan. A sampai Z pusing balik. A sampai Z. Sampai kita akan circle-circle tu kita akan jumpa. Sebenarnya kena ada semangat juang yang tinggi dalam hidup kita. Mesti ada willpower dalam diri kita. Dan semua orang ada harimau dalam diri dia. Jadi keluarkan harimau tu. Macam itulah. Dan kini telah pun berjaya. Tengok depan-depan ini semua ialah hasil karya ataupun hasil tangan Puan Zaidah sendiri. Kalau dapat lihat depan ni ada tanjak pelbagai jenis kain, pelbagai jenis saiz juga, besar, medium dan kecil. Ini semua hasil tangan Puan Zaidah. Alhamdulillah diberikan semangat dan kekuatan itu lagi. Dan di situlah di mana Yayasan Maybank beri peranan, beri peluang kepada orang-orang seperti Puan Zaidah dengan menghasilkan program RISE ini sendiri dimulakan sejak 2014 dan ini merupakan program pemerkasaan ekonomi. Jadi Encik Syahrir, kongsikan lebih lanjut tentang program ini dan bagaimana ia membantu usahawan-usahawan terutama dalam golongan kurang upaya ini untuk menjamin perniagaan mereka dalam jangka masa panjang. Terima kasih Nabila. Pada mulanya kita kena lihat peranan organisasi itu seperti mana Maybank, di mana kita punya falsafah korporat ataupun korporat filosofinya berbeza, di mana kita mempunyai satu misi dan hala tuju yang lain daripada yang lain, iaitu yang kita panggil humanizing financial services, menginsankan perkhidmatan kewangan. Dalam menjalankan tugas tu, kita tengok sebagai satu amanah, di mana Maybank adalah satu-satunya bank walaupun terbesar di Malaysia, juga merupakan bank antara bank yang terbesar di serantau ASEAN, dan kita mempunyai ramai pelanggan dan ramai orang seperti Puan Zaidah ni yang bergantung pada kita. Jadi kita kena lihat lebih daripada keuntungan yang kita bawa kepada syarikat. Kita kena lihat peranan kita di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kita telah membuat 4 komitmen kelestarian, sustainability commitments, yang kita panggil Maybank 4 Sustainability Commitment. Komitmen pertama adalah untuk menjana 80 bilion ringgit dalam sustainable finance by 2025. Mobilizing 80 billion ringgit in sustainable financing by 2025. Komitmen kedua adalah untuk improve the lives ataupun membuat perubahan kepada 2 juta households ataupun isi rumah seluruh ASEAN. Besar tu, 2 juta households, bukan 2 juta individu, 2 juta isi rumah. Dan komitmen ketiga adalah untuk mencapai carbon neutrality, our own emissions, pada tahun 2030 dan juga net zero emissions tahun 2050. Ini di mana untuk kelestarian alam, environment, alam sekitar kita. Dan komitmen nombor 4 adalah sangat penting juga, di mana semua ahli kumpulan Maybank, staff kita panggil Maybankers, harus
bersatu dan kita komit untuk 1 juta jam setiap tahun untuk sustainability efforts. Jadi komitmen nombor 2 tadi itu, kita nak membuat perubahan kepada 2 juta isi rumah. Cukup besar tu. Dan kita mempunyai pelbagai program dan pelbagai jalinan persefahaman ataupun partnerships di seluruh ASEAN. Salah satu daripada program yang kita buat itu adalah sebagai program RISE ini. Nama panjang, tapi kita singkat dengan RISE, Reach Independence Through Sustainable Entrepreneurship, dan bahasa Melayunya adalah pencapaian kemandirian dan keusahawan lestari. Apa yang program itu adalah, matlamatnya adalah untuk memperkasakan daripada segi ekonomi dan daripada segi literasi keuangan. 70% daripada program kita ni adalah untuk orang OKU. Lagi 30% adalah untuk masyarakat terpinggir, terutamanya ibu tunggal. Jadi kita melaksanakan program ini sebab kita lihat pada tahun 2015 di mana kita mula melakukan program ini, tidak ada satu program yang uniform untuk orang kelainan upaya, bukan sahaja di Malaysia tapi di serantau ASEAN. Kita bermula program ini tahun 2015 sebagai pilot 280 orang. Dan alhamdulillah pada waktu ini program ini telah berkembang ke 4 buah negara. Sebagaimana Nabila kata tadi, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Laos akan berkembang ke negara kelima dalam beberapa bulan ini, iaitu Kemboja. Dan kita telah pun melatih hampir 30,000 peserta di 4 negara ini dengan penghasilan yang cukup baik, dan pencapaian kita adalah diauditkan oleh University of Nottingham setiap kali kita melakukan batch by batch lah, mengikut fasa. Macam Cik Shril cakap tadi, kita ada beri bantuan ataupun sokongan dari program, pelbagai jenis program. Kita ada literasi kewangan dan sebagainya, ada, dan juga bimbingan dari segi semangat dan sebagainya. Jadi mungkin dari semua tu kita ada lalui fasa pandemik juga. Bagaimana program RISE ini melalui fasa itu dengan memberi program-program ini secara dalam talian dan kekalkan momentum itu? Salah satu perbezaan Maybank, terutamanya melalui Yayasan Maybank, dan bagaimana kita menjalankan program. Kita bukan salah satu badan filantropi atau satu badan charity semata-mata. Kita kurang yang kita bagikan semata-mata duit, ya. Tapi apa yang kita buat adalah kita membuat program, banyak program kita capacity building. Kita memperkasakan orang supaya mereka boleh berdikari dan mandiri di masa depan. Jadi kalau kita nak bagi semata-mata bantuan kewangan, itu tidak ada. Program RISE ini juga tidak ada bantuan kewangan. Kita tak bagi duit dah. Orang ingat, oh tak apalah, Maybank senang, Maybank besar boleh bagi duit. Tidak. Nanti Nabila boleh tanya daripada Puan Zaida, adakah Maybank bagi duit? Tidak bagi. Sebab salah satu daripada fahaman kita untuk program RISE ni, dan juga terutamanya untuk diri saya sendiri, saya suka kata orang kurang upaya ni, diorang tidak minta simpati, tapi diorang minta opportunity. We don't give them sympathy, we give them opportunity. Itu yang mereka perlu. Mereka perlu peluang tu sahaja. Ya? Jadi program RISE ni sebagaimana yang kita jalankan, kita bermula dengan mula-mula sekali mengidentifikasikan peserta. Bukan senang, bukan siapa sahaja boleh datang. Oh, saya nak masuk program RISE. Kita kena lihat dulu. Nombor satu, mesti berdaftar sebagai OKU. Di Malaysia ada 637,000 orang. 637,000 orang yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU. Bukan semua kita terima. Kita lihat bahawasanya adakah mereka ni betul-betul nak keluar daripada situasi mereka tu. Adakah mereka mempunyai satu fokus. Ya? Dan bila kita dah mengenal pasti kita punya peserta, kita bermula dengan proses interview temuduga, dan kemudiannya berlangsunglah 3 hari program insentif latihan. 2 hari program keusahawanan, 1 hari program kewangan.
Dan program kewangan ni bukan saja dilakukan oleh partner kita menjalankan program ni, iaitu People System Consultancy, tetapi dengan cawangan Maybank di mana latihan itu dijalankan. Jadi kalau latihan itu dijalankan di Banting, maka hari ketiga itu kaki tangan Maybank daripada cawangan Banting akan datang. Jika kita lakukan program ini di Kota Kinabalu, Maybank cawangan Kota Kinabalu akan datang pada hari ketiga. Bila kita lakukan program ini di Zamboanga di Philippines, dan cawangan kita di Philippines akan datang juga di situ. Juga kalau kita lakukan program ini di Medan, Indonesia, cawangan kita di Indonesia dipanggil cabang kita di Indonesia akan juga datang. Jadi 3 hari yang sangat insentif. Lepas tu kita ada 3 hingga 6 bulan mentoring, sebagaimana Izada kata. Kita ada dedicated mentors yang akan bekerja sama dengan orang, dan saya rasa bila dah 6 bulan tu kadang-kadang lebih daripada mentor lagi. Jadi sungguh akrab dan rapat. Ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun program ni kita 6 bulan, tetapi masih ada kesinambungan. Lebih daripada itu lagi. Zaida, kalau tak salah saya 2016 kan? Tapi sampai sekarang masih lagi masih rapat dengan mentor lagi, dengan dan Puan juga Syuhada. juga dengan kaki tangan Maybank, apa semua itu. Apa yang terjadi sewaktu pandemik? Okay? Sewaktu pandemik kita tak boleh buat face to face. Kita buat melalui online. Di mana yang tidak ada fasiliti ataupun tidak ada phone reception, kita cari tempat. Problem tu tidak runcing sangat di Malaysia, tetapi di Indonesia sangat meruncing. Jadi kita hantar orang kita cari tempat pusat setempat yang kita boleh buat, kita bawa orang situ, walaupun dengan jaraknya dengan apa semua, at least ada internet access. Kita buat secara remote. Bila buka je balik, kita panggil balik. Seterusnya Puan Zaida, macam Encik Syari cakap tadi, bila orang ingat bantuan ni mungkin pertama yang dalam pemikiran mereka ialah duit. Jadi sebenarnya apa yang mereka provide program RISE ni ialah dari segi opportunity ataupun peluang. Mungkin Puan Zaida boleh kongsikan secara terperinci apa bentuk peluang yang mereka sediakan dan bagaimana Puan Zaida memanfaatkan peluang itu sehingga sekarang ni boleh menjana 20,000 sebulan kalau tak silap saya. Okey. Sebenarnya kalau sebut Maybank ni orang mesti fikir kan Zai, orang panggil saya Kak Zai kan. Kak Zai mesti banyak duit Maybank bagi. Saya cakap tak. Dia bagi saya lebih daripada tu. Duit tu, ilmu yang dibagi tu tak boleh diukur dengan duit. Sebenarnya ilmu tu kalau kita pergi kat luar pun agaknya satu kelas tu mungkin 3 ke 500 kelas tu. Itu lebih daripada tu. Lepas tu mentoring lagi. Mentoring sampai sekarang. Tengok dia punya pegawai dia sangat bagus kan sampai sekarang. Dalam tu macam contohnya akaun macam Encik Syari cakap tadi kan. Akaun tu memang dia khusus betul-betul detail dia ajar kita. Lepas tu pengsaringkan apa yang keperluan dalam syarikat sendiri. Apa perlu, apa kekal, apa singkir. Macam tu dia ajar kita betul-betul step yang betul. Lepas tu dia belajar kita satu sila Blue Ocean. Maknanya katalah satu perniagaan ni mungkin dalam proses nak naik, ada lagi keupayaan kita untuk lain punya perniagaan, kita boleh masukkan bersama. Itu dipanggil Blue Ocean. Macam Kak Zah sendiri, kedai makan, kedai jahit. Kalau ikut-ikut, kalau suami dulu dia cakap, mana ada orang macam kau ni, dia kedai makan, kedai jahit sendiri. Tapi sebenarnya boleh. Tak ada yang mustahil. Boleh saja. Unik jugalah sebab orang pelanggan Zai ni pergi makan situ, tengah makan buat order. Itu dia punya business model. Saya selalu kalau orang datang kedai jahit, saya boleh potong kaki seluar atau nak buat repair atau alteration, saya memang buat alteration. Core saya memang alteration. Saya cakap minum dulu sekejap bang, tunggu sekejap. Dalam saya bagi masa tu makanlah. Lama makan, lepas tu dan dia pun 2 perkara dia selesaikan, makan dan pakaian dia. Macam tu. Jadi saya rasa dalam kursus RISE ni dia memang betul-betul nak bagi kita orang yang kurang upaya ni keluar daripada kesusahan, keluar daripada kemiskinan, ambillah peluang ni sepenuh hati. Kalau setiap kali kelas tu saya akan jadi span yang kering lah. Serap semua ilmu tu agar saya boleh bawa balik dan saya implementkan dalam perniagaan saya. Dan Kak Zaida bukan saja sekarang seorang peserta RISE tapi dapat membantu juga orang lain ataupun orang kurang upaya lain bekerja di bawah Kak Zaida. Sekarang ni ada berapa pekerja dah? Sebenarnya ada 3 orang pekerja OKU. Pendengaran, kelengkapan pembelajaran dan OKU fizikal lah. Seorang dah meninggal sebenarnya. Ada seorang meninggal. Saya pun berhatilah kan sebab saya boleh bantu dia orang kan dapat keluar daripada kesusahan untuk keuangan tu.
Dan satu lagi saya sekarang ni dah pergi mengajar saya mengajar tanjak sekarang ni di College Community. Saya dapat nampakkan ilmu dan sasaran saya memang OKU dan Asnaf lah. Dalam minggu depan pun saya ada mengajar lagi di PKD, Pusat Komuniti. Jadi saya ikut betul-betul apa yang diajar dalam kursus RISE. Itu yang saya bawa sampai ke hari ini, dan saya pun kadang-kadang dalam kelas pun saya panjangkan benda ni. Saya cakap tak ada yang mustahil, tapi fokus betul. Sebenarnya fokus. Memang kena fokus. Apa benda kita buat, walau kita sekecil-kecil benda nak makan pun kita fokus kan. Kita pun makan kan. Jadi ini perniagaan yang besar. Ini adalah kita punya kita punya nak jaga keuangan kita, kebebasan berbelanja kita, dan kita punya matlamat hidup kita mesti kena fokus. Kita garap peluang yang diberikan tu sebaik mungkin kan. Macam Cik Syaril, mungkin ada cerita-cerita inspirasi lain yang boleh Cik Syaril kongsikan yang orang kata kejayaan orang upaya ni daripada susah, dan Maybank Foundation ni bawa mereka keluar dari kelompok kesusahan itu. Mungkin ada yang Cik Syaril boleh kongsikan. Boleh. Nabila, saya ada 2 contoh yang saya suka lah. Contoh pertama tu sebab dia antara peserta yang terawal. Lebih kurang dengan Zaida juga, atau mungkin lebih awal sikit daripada Zaida. Nama dia Firdaus. Firdaus ni dia cacat dalam wheelchair lah. Dan dia buat perniagaan printing. Ada buat printing lah, dia pandai komputer kan. So waktu dia mula dengan kita dengan Maybank Foundation masuk program RISE, pendapatan dalam 1,000-2,000 sebulan tentu. Ya. Apa yang ada lah. So dia masuk program kita buat printing. Dia belajar apa yang macam yang Blue Ocean tadi tu, dia buat customer segmentation, dia belajar, dan dia buat bisnes dia di UPSI Tanjung Malim di situ. Dengan daripada situ dia fokus untuk nak bagi servis kepada UPSI ni. Bisnes dia naik, dia boleh jadi SME customer Maybank. Dia mengambil pinjaman 200,000 nak buat mesin printing. Dan dia bayar balik pinjaman tu. Kalau saya dalam setahun lebih 2 tahun. Dan daripada RM1,000 tu, dia boleh stable dalam RM20,000, RM30,000 sebulan. Dan dia antara peserta pertama kita yang keluar TV. Dia 2-3 kali lah keluar TV dengan saya masa muda-muda lagi. Dan saya tahu dia cukup berjaya bila dia datang interview TV tu, stesen siaran yang lain lah ya. Dia datang, dia bawa satu kereta pacuan 4 roda, dan dia modify kereta tu, dia bawa dekat steering tu. Boleh tekan, dia punya tekan minyak tu kita kat kaki kan, dia steering. Dia cukup kemampuan dia begitu. Dan saya tengok, wah, berjaya sebab dia dah boleh ambil loan sebagaimana bisnes lain. Itu satu yang saya tak lupa lah. Dan satu lagi, ada seorang peserta kita nama Afiq Bani. Afiq ni di Johor. Dia jadi OKU sebab kemalangan. Itu sedih kemalangan. Bisnes dia, saya kata mungkin dia ambil iktibar dengan orang daripada macam Firdaus ni. Dia buat bisnes modify kereta untuk orang OKU. Dan sekarang Alhamdulillah, memang sangat berjaya bisnes dia. Dia dah buat tak salah saya 300 kereta modification untuk orang OKU. Dan memang banyak duit lah. Itu antara 2 peserta kita, antara yang 30,000 yang kita dah buat ni. Dan sasaran kita, Nabila, tahun 2025 kita nak 50,000 orang peserta RISE, sebagaimana yang Puan Zaida sini, dia 5-6 negara di seluruh ASEAN. Okey, itu sasaran Puan Encik Syaril untuk mencapai 50,000 untuk peserta RISE untuk pada tahun 2025. Mungkin sedikit daripada Puan Zaida sendiri, apa harapan yang daripada seorang peserta RISE sendiri kepada orang di luar sana yang mungkin belum tahu tentang program ini, dan untuk mengajak mereka untuk turut serta sekali untuk berjaya sama-sama. Okey. Kalau Kak Zai memang mengalu-alukan semua golongan OKU seperti macam Kak Zai lah, agar pergilah dapat maklumat tentang RISE ni, cubalah interview, masukkan diri, fill up borang semua untuk cuba dapatkan peluang di RISE ini agar perniagaan masing-masing disusun, diatur dengan baik, dimentoring agar sama-sama berjaya. Tapi dengan syarat disiplin tinggi, fokus, lepas tu dengar cakap cikgu, dengar cakap cikgu paling penting kan, dengar cakap cikgu, dan mesti ada Kak Zai cakap willpower dalam diri masing-masing tu kan. Macam Kak Zai cakap tadi, semua ada harimau dalam badan ni, tinggal lagi dia nak keluarkan ataupun sebaliknya.
Jadi teruskan usaha, sky is limit lah. Okey, mungkin terakhir macam mana untuk mereka untuk menyertai program RISE ini, bagaimana untuk mereka mendapatkan maklumat itu, Cik Syaril? Mereka boleh sama ada terus ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bertanya tentang program Maybank RISE ataupun layar ke www.maybankfoundation.com. Alright, itu dia Cik Syaril Al-Zwajimin, Ketua Pegawai Kemampanan Maybank, dan juga di sebelahnya Puan Nur Zaidah binti Abdul Rahman, salah seorang peserta RISE ataupun program kemampanan ekonomi lah dari yang diusahakan oleh Maybank sendiri. Dan terima kasih diucapkan sekali lagi kerana sudi bersama dengan Niaga Awani dan atas perkongsian yang penuh inspirasi tadi, dan semoga orang kurang upaya ataupun kelainan upaya di luar sana jangan putus harapan, ambil peluang yang ada dan garap dengan sepenuhnya untuk kemajuan bukan saja diri sendiri dan juga pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi sekian saja Niaga Awani untuk hari ini. Saya Nabilah Khalidah. Salam hormat. Kita jumpa lagi.